Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummati ajmain. Yang dihormati Puan Fauziah atau Asma selaku pengurusi majlis, yang berusaha Dr. Nuraini Abdul Rahman selaku Timbalan Pengarah 1 Hospital Sultan Abdul Halim, Dr. Rusmita sahabat saya, pengarah program, Ketua Wanita Ikram Negeri Puan Azliah Ali, Ketua Wanita Ikram Daerah Puan Rosyadah Ishak, pimpinan PPIM, pimpinan di hospital ini, seterusnya para peserta, puan-puan dan tuan-tuan yang sedia juga bersama-sama kita pada pagi ini. Apa khabar anda semua? Alhamdulillah, ya, saya juga rasa begitu bahagia, very excited sebenarnya pagi ini. Sampai daripada Kota Baru malam tadi, lebih kurang dalam pukul 11 malam, untuk bersama dengan puan-puan bercerita tentang beberapa perkara yang amat hampir dengan diri kita. So saya berharap kita dapat relax pada pagi ini. Tapi bukan relax negara, tak mau Kelantan sini ada Kelantan ke? Ya, tapi insya-Allah relax untuk kita bersama-sama membincangkan satu isu yang amat dekat dengan diri kita. Dan saya ingin memulakan dengan kita bersama-sama menghayati apa yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min. Allah kata, sesiapa yang mengerjakan amal soleh, baik lelaki maupun perempuan, tapi syarat dia ada, ya, dalam keadaan dia beriman, ya, syarat dia beriman, dia yakin. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Allah kata Allah akan berikan, sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita doa sangat apa yang kita buat pada pagi ini, ya, mungkin kita menguntukkan masa, ya, cuti kita pada hari ini untuk bersama-sama pada pagi ini. Kita doa sangat supaya Allah terima sebagai satu amal yang baik. Kerana apa? Allah akan berikan kita sebagai ganjaran kepada amal itu di satu kehidupan yang baik. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Dan sungguhnya kami akan berikan balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik daripada apa yang mereka kerjakan. Jadi hanya Allah yang buat kita, yang lebih besar lagi kuasanya, yang akan berhak memberikan kita ajar ataupun kebaikan. InsyaAllah kebaikan itu bukan hanya di dunia, tapi insyaAllah di akhirat kelak. Puan-puan yang dirahmati Allah, ada pepatah mengatakan kalau didik orang perempuan, orang lelaki, kita didik seorang dia. Namun demikian, kalau kita mendidik wanita, maka sebenarnya terdidiklah bangsa. Dan itulah yang kita cuba buat pada pagi ini. Bagi saya penganjur PPIM dan juga wanita ikram, ya, ingin memperkasakan kita. Bukan perkasa di masa tu, tapi memberikan, ya, input-input pada pagi ini, supaya betul-betul kita dapat memainkan peranan kita sebagai almar'atu ibadul bilad, iaitu wanita itu tiang negara. Kerana sebaliknya, kalau kita tak didik wanita ni, ya, sebab tahukah anda bahawa you are very powerful. Di tangan semua lelaki ada anda. Sebab apa? Sebab kita yang melahirkan semua lelaki. Sekalaulah hari ini sebahagian daripada kita, ya, mungkin Allah uji dengan orang lelaki tak pakar. Orang Kelantan panggil macam tu lah, orang lelaki yang tak bertanggungjawab, orang lelaki tak menunaikan tanggungjawab dia, orang lelaki yang mengkhianati orang perempuan. Baru cakap dengan Dr. Nuraini, kat sini ada tak SP? Saya tahu ada Sungai Petani, tapi ada satu lagi SP. Apa SP tu? Kat Ward ONG. Sehingga parent, ada tak? Dia kata ada, hampir tiap-tiap hari. Puan, doktor, yang tu yang kita jumpa yang perempuan, yang buat khianat ke dia tu, yang zalim ke dia, kita tak jumpa kan? Kita jangan putus asa. Sebab jadinya macam itu mungkin orang lelaki yang mengkhianati orang perempuan ini rupanya dilahirkan oleh ibu yang tak ada ilmu dan kemahiran. Dia terperangkap dengan arus, ya, pemodenan, dan orang semua sibuk nak pergi kerja, dia pun
tak ada kelulusan tapi nak juga pergi kerja, jadi kerja kilang, tinggal anak dia daripada kecil, tak dapat didik. Nampak? So sesi pada hari ini amat penting. So siapa ada kawan-kawan dia yang tak ada kerja tu, SMS sempat pagi ni dengar ni, ya, kerana kita membicarakan, ya, isu-isu yang akan menentukan masa depan bukan saja kita, tetapi masyarakat kita. Sebab bila kita tak didik orang perempuan, ya, maka mereka juga akan fail, akan gagal mendidik orang lelaki. Inilah lelaki-lelaki yang akan kemudian mengkhianati dan menzalimi orang perempuan. Itu sebabnya saya panggil ini gerakan penyelamatan. Didik orang perempuan ni sebagai satu usaha untuk kita menyelamatkan masyarakat kita daripada terus menjunam, daripada terus menurut apa yang telah diberi amaran oleh Allah kepada kita. Itu apabila kita mengikut, ya, jejak langkah orang yang sesat, orang Yahudi dan Nasara, ya, dalam Quran itu, maka ingatlah, ya, kita akan, bila kita tak ada panduan yang betul, maka akhirnya dia akan menjahanamkan kita ke lembah yang tak baik. Jadi berkaitan dengan isu-isu wanita, tentunya, ya, kita terutama yang bagi kita yang Muslim, kita ada share kita dalam problem ni, ya. Kita tak boleh mendapik dada, mentang-mentang kita ni ada pegangan yang apa, pegangan Islam sebagai pegangan kita, maka kita tidak ada problem. Poligaminya, kepimpinannya, ya, orang kita pun banyak bercerai-berainya. Itu belum lagi tentang isu-isu kekeluargaan, pendidikan. Dan ini sebenarnya menantikan wira penyelamat, ya, untuk kita membantu orang kita sendiri. Dan saya ingin merakamkan di sini bahawa kami bersama juga dengan pelbagai NGO di seluruh Malaysia yang mengadakan siri, ya, Wanita Ikram dan pelbagai NGO yang lain. Hari ini kita bekerjasama dengan PPIM untuk menganjurkan pelbagai seminar, antaranya yang kita panggil seminar menangani isu wanita, ya, untuk sebenarnya memberi pendedahan dulu, ya. Dan antaranya pada hari ini kita mengambil isu-isu wanita bekerja, dan ia amat dekat dengan diri kita pada hari ini. Supaya mudah-mudahan, ya, siapa kata orang pergi kerja ni dia tak ada susah hati, ya, setengah daripada kita dalam dilema macam mana anak. Hari ini alhamdulillah, ya, pihak pentadbiran Dr. Nuraini bagi kita sampai 3 bulan kan. Tapi ada sekat pula kan. Tak boleh kalau dah 3 bulan ambil, sekat berapa anak je boleh ada. Yang cuti bergaji penuh kan. Kalau lebih dah kena potong pula kan. Tu isu-isu seperti ini, ya, kadang-kadang kalau kita tak boleh menangani dengan secara seimbang, maka ini akan menjadikan dilema wanita macam yang kita tengok dalam TV itulah. Tu drama-drama tu sebahagiannya membicarakan isu-isu yang ada dalam masyarakat seperti ini. So alhamdulillah, tanya kepada pasukan Dr. Rose, ya, kerana berjaya mengemukakan satu tema yang begitu catchy. Sebab sebenarnya kita membicarakan 3 unsur penting tentang kecemerlangan wanita hari ini, ya, sama ada dia Muslim ataupun tidak, ya. Sebab kita akan bincangkan tentang kerja kita, tentang sama ada keluarga kita ni, kita nak kerja-kerjaya ni, adakah yang kita tendung ni keciciran. Tapi yang amat penting, ya, bagi kita, adakah apa yang kita lakukan, sama ada dalam masa kerja kita ataupun masa kita membina keluarga, selaras dengan panduan-panduan yang telah diturunkan kepada kita mengikut syariat yang betul. Jadi alhamdulillah hari ini kita jumpa nurses, doktor, guru dan sebagainya. Tapi jangan lupa ada, ya, pekerja-pekerja wanita yang kat pasar-pasar kita tu. Kalau siapa main Kelantan, tak sah tak pergi pasar Siti Khadijah tu kan. Oh, itulah. Kalau pergi Kelantan bagi saya orang Johor tapi duduk Kelantan dah 18 tahun. Itulah macam tanda nak tunjuknya dinamiknya orang perempuan. Kalau kat pasar Siti Khadijah tu, yang conquer siapa dia? Perempuan ke lelaki? Perempuan. Ramainya orang perempuan berniaga kat situ. Tu isu dia tu. Kita kena tolong fikir anak dia macam mana, kan? Dia duduk seharian kat situ, nak bekerja kat situ, pukul 4 pagi dah kena pergi kan, nak siapkan sayur dia dan sebagainya. So isu-isu seperti ini, ya, tuan-tuan dan puan-puan, adalah perkara-perkara yang akan kita bincangkan. Supaya yang lebih penting, ya, saya nak cerita sikit pasal syariat ni. Sebab bila bercakap pasal syariat, tak kurang orang yang rasa, oh tu mahkamah syariah ke?
Pada syariat ini, ya, bila ditafsirkan secara literalnya bermaksud jalan, satu jalan. Ya, daripada sudut kefahamannya, syariat Islam merangkumi seluruh aspek kehidupan. Dan ia ditunjangi oleh 3 aspek penting, iaitu mestilah bersandarkan kepada satu keyakinan, one belief system yang mengakar sampai ke bawah tu. Allah kata dalam surah Ibrahim ayat 24 tu, yang mana ayat thayyibah ini, kalimah thayyibah, kalimah yang baik, yang akidah ini menjunam akarnya ke bawah, dan kemudian dia punya hasil tu dia menjulang dahan-dahan dia sampai ke langit. Tu dia asasnya begitu kukuh. Tapi keluar daripada akar itu mestilah dengan beberapa yang ibadah-ibadah yang khusus dulu, yang tak dapat tidak kena buat. Dan daripada situlah kemudiannya timbulnya akhlak yang baik. So kalau kita dalam kerja kita jumpa kawan, jumpa workmate, tapi mulutnya punyalah bisa, kena tengok tu akar akidah dia tu, mestinya selalu yang goyang-goyang tu. Waktu mulut dia jadi bisa, jadi laser. Tapi rupanya dalam syariat Islam bukan itu sahaja. Spesifik pada hari ini kita bincang pasal keluarga, pasal pendidikan, pasal isu sosial. Tetapi everything under the sun, segala-galanya dalam tentang kehidupan ini, daripada masalah ekonomi, politik, keuangan, termasuklah isu-isu antarabangsa, juga termasuk dalam syariat Islam. Apa maknanya perempuan? Bila kita bekerja, bila kita berkeluarga, adakah apa yang kita buat itu selaras ke tidak dengan panduan-panduan yang telah diuntukkan? Apa yang perempuan tengah dapat itu adalah satu write-up yang saya sebenarnya adaptasi daripada tulisan ilmuwan terkenal negara kita, iaitu Dr. Zaharuddin, Ustaz Dr. Zaharuddin, yang very nicely ini keluar dalam solusi solusinya antara bacaan bermanfaat yang perempuan boleh follow. Tapi saya jumpa satu isu yang amat relevant lah bagi saya tentang apa yang kita bincangkan pada hari ini. So tak semua yang saya bincangkan, tapi perempuan boleh rujuk dan kemudian kita akan sentuh juga, Jadi mudah-mudahan syariat inilah yang menjadi dasar kepada pembuatan keputusan kita di sudut keluarga dan juga kerjaya kita. Dr. Ros tadi ceritakan objektif pada program ini, mudah-mudahan kita akan dapat mencapainya. Namun dalam sudut apa yang saya akan sampaikan, mudah-mudahan 3 benda yang perempuan kena ingat. Ini learning objektif lah. Mudah-mudahan nanti boleh tik dapat tak yang 3 ni kan. Yang pertamanya, kita kena tanya diri kita sendirilah, adakah kehidupan kerjaya dan keluarga kita bertepatan dengan syariat? Bagi sahabat kita yang non-Muslim, maka kita tanya, apa yang kita buat kerja dengan keluarga kita akhirnya ikut syariat untuk apa? Kalau Islam untuk capai redha siapa? Redha Allah kan. Bila capai redha Allah, kesan dia kita akan jadi bahagia, susah pun akan jadi bahagia. So kawan kita yang non-Muslim, agaknya the first aspect ni, are we happy in our work and also in our family life? Itu soalan yang kita tanyakan. Sebab akhirnya kalau kita ikut syariat, memang akan jadi happy. Kalau tak happy juga, ada benda lah tu, kena question. Ada tak benda-benda yang kita lakukan ataupun dalam pemikiran kita yang belum betul-betul selaras dengan syariat? Keduanya, mengenal pasti cabaran dan masalah berkejaya dan berkeluarga. Dan yang ketiganya, mencari penyelesaian lah. Kita formulate our own penyelesaian kepada perkara-perkara yang kita hadapi. Kalau kita dah settle, insya-Allah kita akan mencapai satu lagi, kita akan pergi kepada satu tahap kebahagiaan yang lebih hakiki, iaitu kalau kita sudah bahagia, adakah orang sekeliling kita bahagia? Kan? Sebab ada orang duduk dalam diri dia sendiri, tak apalah orang lain, aku happy, suami okey, anak okey. Tapi bagi orang yang betul-betul tadi akidah dia menjunam tu, dia akan ingat bahawa kalau aku happy tapi orang lain, jiran aku tak makan, jiran aku dizalimi, passion aku yang lebam muka ni, bila tanya rupanya jatuh katil, rupanya lebam lagi kat kepala. Yang ni kenapa pula? Oh, lebam kena bucu almari pula. Rupanya bila tanya, pergi rupanya masuk kat ward ENT. Takkanlah sebab jatuh dia masuk ward ENT. Rupanya doktor membagi tahu dia tu bukan datang masuk ward kita ni sebab lebam kat muka dia.
Dia masuk sebab apa? Sebab gendang telinga dia pecah. Ni kes yang pernah saya jumpa sendiri. So takkan mungkin kita boleh duduk diam kalau ada di kalangan kita, ya, kawan-kawan kita, pesakit kita yang tak happy dalam kehidupan dia. Tuan-tuan dan puan-puan, ya, saya ingin membawa kepada, ya, untuk kita merasakan bahawa istimewanya kita bagi orang perempuan, kan. Specialnya Allah buat kita. Tak payah nak minta jadi lelaki. Kerana Nabi SAW telah mengangkatkan darjat orang perempuan. Maka satu hadis ini yang mana Nabi menyebutkan ad-dunya mata, al-khairu mata, mata'un al-mar'atus solihah. Nabi kata dunia ini perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solihah. Mula-mula saya tengok hadis ni, saya kata, macam ada tak orang rasa orang perempuan ni dianggap macam perhiasan aja. Tapi kalau kita fikir-fikirkan, kita ni duduk dalam 21st century, kan, ya, abad ke-21. Tapi hakikatnya, perhati, orang yang maju pun di Amerika lah kita kata, di London ke, di Jepun ke, apa akhirnya, ya, fungsi orang perempuan? Bukan ke akhirnya, ya, dia menjadi satu benda yang orang saya ingat lagi profesor saya, ya, dia ni brain dia memang top lah. Tapi bila nak happy-happy, cari apa? Satu, dia cari Arab lah. Yang kedua, cari apa? Exactly. Tak boleh lari lah. Tengok aja iklan, tengok aja nak lancarkan Formula 1, guna apa? Tapi Nabi sebut orang perempuan yang paling best ataupun perhiasan yang paling best, apa dia? Bukan orang perempuan yang diperhatikan, tetapi orang perempuan yang mencapai darjah al-mar'atus solihah. So hari ni insya-Allah aim lagi satu lah kalau boleh nak tambah dalam catatan puan-puan. Balik nanti kalau kita bersuami, suami akan kata memang kena hantar lagi lah, ya, program PPIM dan ikram. Sebab isteri saya akan jadi memang mar'atus soleh kepada suami dia. Kita akan jadi orang perempuan yang best didampingi. Sebab mulut kita jadi manis, perbuatan kita jadi bukan menyakitkan. Kalau balik ni makin sini-sini suami, apalah bang, dia bisa kata apa tak buat kerja abang. Sorry, kena attend nanti kursus nanti lagi sekali. Tak capai tujuan itu. Tak capai KPI. KPI kita nak balik ni, kita akan jadi orang yang lebih baik. Kita akan belajar nanti. Yes? Dan saya nak ceritakan bagaimana Allah mengangkat darjat. Saya cerita di saya ni aktivis perempuan, pergi sampai United Nations perempuan. Tengok kat sana, nenek-nenek ni rambut uban, berjuang 50 tahun dalam PBB. Memperjuangkan apa? We must be equal to men. 50-50. Ni kawan-kawan kat Afrika tu, ada nasyid dia pula. 50-50. Saya tengok apa 50-50? Rupanya dengan plakat, we want 50-50 equality. Ada one negeri tu memang dia dapat dekat parlimen, perempuan dia sampai 40%. Are they happy? No. Because bukan itu yang kita mahukan rupanya. Ini kita jangan terbawa-bawa, dan kita jangan pelik pula. Pejuang-pejuang ini menjadi demikian, ya, they are staunch feminist. Dan mereka menjadi demikian kerana mereka sebenarnya ditakdirkanlah dalam kehidupan dia jumpa semua lelaki yang tak bertanggungjawab. Setengah daripada dia ni memang dia sendiri pernah mungkin dizalimi dalam rumah tangga. Ayah dia pernah tengok kakak dia kena rogol, yang dia sendiri pernah menjadi mangsa sumbang mahram. Jadi mereka menjadi anti lelaki. Macam tu sekali. Tapi rupanya Islam menaikkan darjat orang perempuan. Dan antaranya, ya, setengah daripada kita mungkin mak ke tok kita tengah ataupun kita sendiri, ya, ingat apa yang kita pernah lakukan. Sejarah yang setiap tahun diulang-ulang, iaitu sebenarnya bila orang pergi sa'i ni perempuan, sebenarnya mengingat sejarah orang macam mana, mengingat pengorbanan dan perjuangan dia seorang wanita bernama Hajar. Dia boleh bayang tak? Tapi sebelum pengorbanan Hajar adalah pengorbanan Sarah. Bagaimana dia selama bertahun-tahun tak dapat anak juga dengan Nabi Ibrahim ini, apabila mendapat dia hadiah, ya, Hajar ni daripada seorang raja, ya,
Kisahnya panjang lah, tapi Hajar datang sebenarnya sebagai macam angkut hamba. Tapi sebenarnya Hajar ni, dia punya keturunan adalah bangsawan juga. Tapi dululah orang perang. Lepas tu dia kalah perang, maka dia masuk dalam kategori angkut hamba. Tapi sebenarnya dia sejarahnya adalah seorang bangsawan. Jadi bila datang ke rumah tangga Nabi Ibrahim ini, maka Sarah merelakan Nabi Ibrahim untuk mengawini Hajar. Ini pengorbanan halus seorang wanita. Sampai akhir zaman pun, orang perempuan ni kalau suami dia nak kahwin lain, bagi tahu saya seorang yang terus, ye suami aku nak kahwin lain, sini ada tak orang macam tu? Takkan ada punya, beriman macam mana pun dia. Tapi nak sebutkan pengorbanan Siti Sarah ni, yang mengizinkan kan. Dan kemudian Allah uji pula Hajar dapat anak. Hati perempuan nak pun, bagi-bagi pun, bila dapat anak, rasa macam mana? Jealous kan? Tapi ini semua perancangan Allah, menyebabkan Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk membawa Hajar dengan anaknya yang kecil beleh tu lagi tu, Nabi Ismail, ke tanah yang begitu gersang. Perempuan, ini cerita tentang kecekalan Hajar mendidik Nabi Ismail. Dalam satu riwayat bagaimana bila Hajar ini nak ditinggalkan Nabi Ibrahim, bertanya, "Bapa tinggal? Kenapa tinggal lah?" bahasa Kelantannya. Dan Nabi Ibrahim diam, tak jawab. Ini cerdik orang perempuan, dia kena ada kemahiran emosi ni. Suami tak jawab dengan satu soalan, kena cerdik dan kreatif untuk apa? Bina soalan yang lain. So Hajar pun bina soalan lain. Apa dia kata? Apakah Allah yang memerintahkan kepadamu untuk melakukan ini? Dan Ibrahim menjawab pendek benar. Cerdiknya emosi Hajar ini, lepas dia dengar bahawa ini adalah perintah Allah, apa yang disebut, maka keluarlah satu pernyataan, kalau Allah yang memerintahkan demikian ini, nescaya dia tidak akan menyanyiakan kami. Apa pengajaran ini perempuan? Kalau kita diuji Allah, suami kahwin lain, suami mati, kita tidak diberikan hak yang betul oleh suami kita, gunakanlah apa yang digunakan oleh Hajar ini. Apa kita kata pada diri kita? Kalau Allah mentakdirkan perkara ini, maka aku yakin Allah tak akan menyia-nyiakan aku. Itu yang kita kena ada semangat tu. Allah akan bagi kita ujian-ujian ni, mesti dia tak akan tinggal. Cuma kita ni yang kena, jangan duduk diam, cari jalan, tanya orang, jumpa kaunselor, minta tolong orang. Ni semangat yang perlu ada pada diri kita sendiri. Tapi dalam khusus untuk wanita hari ini, sementara kita di ambang Idul Adha ini adalah pengorbanan Hajar mendidik anaknya Ismail. Kan Nabi Ibrahim datang je kan, tapi bagaimana Hajar boleh didik Nabi Ismail apabila dalam surah As-Saffat diceritakan bagaimana Ibrahim datang, dia nak beritahu pada Ismail bahawa Allah suruh apa? Suruh sembelih dia kan, suruh korbankan dia. Bagaimana Ibrahim dalam ayat tersebut, ketika sampai umur Ismail, setengah riwayat kata 7 tahun, ada yang kata 13 tahun, Ibrahim tanya, "Wahai anakku, apakah pendapatmu?" Ini pun teknik kita nak cakap dengan anak. Jangan suruh je, semua ayat perintah. Memanglah tak apa jadi. Ada kali-kalinya peringkat ayat apa? Ayat minta pendapat, tanya, "Apakah pendapatmu?" Itu digunakan oleh Nabi Ibrahim kepada anaknya Ismail. Dan Ismail sebagai seorang anak yang memang dah dididik oleh Hajar mengatakan, "Ya abati, wahai ayahku." Ini kena didik anak kita. Never cakap kasar dengan ayah dia. Main mana tu? Kita yang kena kata kepada anak kita untuk bersopan santun dengan ayah dia, walau macam mana pun ayah dia. Right? So dalam kes ni, Ismail mengatakan, kalau itu perintah Allah, maka nescaya engkau mendapati aku di kalangan orang yang, bukan orang yang berani tau, tapi nescaya engkau mendapati aku daripada kalangan orang yang sabar. Cerdik ni Ismail, riwayat mengatakan dia ajar Nabi Ibrahim untuk ikat dia supaya dia tak gerok. Dia ajar Nabi Ibrahim untuk bila balik nanti, kalau dia dah mati, jangan bawa anak-anak masuk dalam rumah, mesti kesian mak tu, sedih. Sampai macam Hajar mengajar, mendidik anak bernama Ismail. So kalau lagi betul 7 tahun, kita ajar tak anak kita mempunyai sifat emosi demikian pada usia 7 ataupun 13 tahun perempuan.
So ni kita dah start fikir dah ni. Jangan anggap anak kita kecil je. Kita kena ajar dia, mudah-mudahan bercakap dengan dia macam orang dewasa, supaya otak dia tu lebih cepat berkembang. Namun demikian, Ibrahim ya, sebagai seorang Nabi Ulul Azmi, disebut sebagai Khalilullah, kekasih Allah. Ya, semua gerak-geri dia bukan atas nafsu dia sendiri, tetapi atas arahan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dia juga tidak meninggalkan Hajar dan Ismail begitu saja. Dia tinggalkan mereka dengan bantuan direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dengan dia berdoa, Ya Rabb kami, sungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak mempunyai tanaman dekat rumahmu ini. Ya Rabb, yang demikian itu agar mereka, doa dia, agar mereka tetap mendirikan solat. Maka jadikanlah hati sebagai manusia cenderung pada mereka, dan berikanlah mereka rezeki daripada buah-buahan. Mudah-mudahan mereka bersyukur. Makbul tak doa Nabi Ibrahim? Makbul tak? Makbul sekarang ni. Akhirnya nanti one day kita kena queue lah. Memang dah kena queue pun nak buat haji, betul dah? Siapa baru daftar sekarang, kena tunggu sampai bila? 2040 setengah orang kan. Orang berjangkut dalam masa tu saya. Sekarang tanpa nak pergi umrah pun, ya, orang kata ramainya macam haji. Makbulnya doa orang yang dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. So, puan-puan, marilah kita percaya bahawa kita ni memang ditinggikan kedudukan kita dalam syariat. Kalau tak adalah Sayyidina Umar, yang mana diketahui menjadi orang yang paling pembengis sebelum Islam, tapi bila Islam datang berkata ini untuk menyebutkan sikapnya pada orang perempuan. Dia kata apa? Pada zaman jahiliah kami tak ambil sedikit pun berat tentang orang perempuan. Bahasa sekarang, budak-budak sekarang, masa jahiliah dulu kami tak ambil pot orang perempuan ni. Macam tu kan. Namun ketika Islam datang dan Allah menjelaskan perihal mereka, maka kami tahu mereka mempunyai hak ke atas kami. So dalam Islam, whichever peringkat kehidupan kita, sebagai anak kita dimuliakan, sebagai ibu lah lagilah kita dimuliakan kan. Bayangkan syurga, ya, syurga orang lelaki di bawah tapak kaki ibu je kan. Ya, orang yang paling baik di antara ini Nabi pula sebut sebagai isteri. Nabi naikkan tahap kita dengan mengatakan kepada orang lelaki, ya, terbaik, orang terbaik di kalangan kamu adalah terbaik pada isterinya, dan aku, Nabi kata, adalah orang yang terbaik pada ahli keluargaku. Itu kita dengar atau kita baca cerita bagaimana Nabi yang menjahit kasut yang rosak sendiri. Dia tolong isteri dia kat rumah, dia tolong perah susu kambing. Nabi sebagai seorang ketua negara menguntukkan masa. Orang ketua negara ni kan sibuk, tapi menguntukkan masa, ya, memenuhi atau menyantuni keperluan emosi isterinya bernama Sayyidatina Aisyah. Dengan Nabi yang mendengar Aisyah berceloteh tentang 11 orang wanita yang lain. Kita nak cerita pasal kawan kita seorang pada suami kita, kadang-kadang dia cepatlah apa conclusion dia. Betul tak? Itu kalau dia nak dengar. Betul tak? Jadi ni puan-puan tak apa, saya kata tu doktor ni kena cakap dengan lelaki, tak apa, itu masa lain. Tapi nanti saya nak cerita bagaimana kita, kalau kita tahu nak handle suami kita, insya-Allah apa benda yang kita nak dia tak bagi. You must know the secret. Later kita akan cerita. Okay? So all aspect of our life ni, puan-puan, sampailah dalam sudut masyarakat, Nabi wayak kata, dia tidak akan mulia perempuan-perempuan melainkan orang yang mulia, dan tidak menghina orang-orang perempuan melainkan orang-orang yang hina. So rasa kan Dr. Nuraini nak tepek besar dekat ward ONG tu. Kan nak cerita kalau siapa-siapa yang bawa, ya, bawa masuk SP ni, kata kalau tahu orang siapa yang buat pada budak ni, ni postcard ni. Postcard tadi ingatan daripada Hospital Sultan Abdul Halim, bagi kat dia. Saya sebelum ni kalau pergi sekolah, memang untuk tambah pada anak-anak, saya start dengan sekolah rendah, ya, untuk menceritakan kepada anak-anak lelaki bahawa antara tuntutan mereka adalah untuk mereka menghormati wanita. Itu tema Hari Wanita kita tahun ni apa dia? Ingat? Respect wanita. Kita kena buat slogan. InsyaAllah, never mind, we will use the slogan untuk mengajar, mendidik anak-anak kita untuk menghormati wanita sebagaimana diajarkan dalam agama. So ini peranan kita, pelbagai peranan, dan semuanya perlu kita tangani ataupun mainkan dengan sebaiknya, puan-puan. Jadi pandangan Islam daripada sudut wanita bekerja sebenarnya tak ada yang mengharamkan, malah yang mengharuskan wanita bekerja. Ada dalil-dalil, antaranya kita mengambil dalil
apa yang Allah sebutkan dalam Quran, bagi lelaki ada bahagian yang mereka usahakan, dan bagi wanita ada bahagian daripada apa yang mereka usahakan. Nabi juga bersabda, tidak seorang pun yang makan lebih baik daripada orang yang makan hasil daripada tangannya sendiri. Nabi juga sebut, siapa yang tidur akibat keletihan daripada bekerja dengan tangannya sendiri, ia tidur dalam keadaan diampunkan. Oh, Masya Allah. Okey, sampai sini nurses angkat tangan. Nurses? Oh, lepas ni dah no problem. Sister nak bagi roster naik, memang dia nak. Sebab balik selepek tu keadaan diampunkan Allah. So tak ada lah nak merepek-repek malam tu. Oh, lepas nak lah apa. Sebab dia tahu bila dia balik nanti, kalau dia ikhlas, apa? Ni, dalam keadaan dia diampunkan Allah. Ini yang kita nak selalu dengar, betul tak? Motivasi kepada kita. Sebab kalau duduk kat ONG, kalau saya dengar pada Dr. Rani, memang this is a busy hospital, right? Ada tak boleh tidur pun. So insyaAllah no problem. Kita diampunkan Allah pada pagi itu, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita. Of course, kerja ni wajib bagi orang lelaki yang tak tempang, yang tak ada uzur. Tapi bagi orang perempuan, ia harus, terutama kalau ada keperluan dan menepati syarat. Dan tugas asas bagi wanita apa dia? Orang perempuan kena clear, bukan cari makan. Tugas asas siapa dia? Untuk menguruskan dan menguruskan dan berperanan dalam rumah. Itu yang asas sekali. Saya sebut betul-betul menguruskan, bukan dia kena jadi bibi. Kalau suami dia memang mampu untuk sediakan dia bibi, memang kita kena demand bibi. Tapi akhirnya maknanya sampai saya pernah baca pandangan dalam antara ulama kita yang mengatakan bahawa kewajipan suami tu bagi kita makan tu, kalau isteri dia malah masak, dalam satu mazhab tu, malah masak, dia kena wajib beri makan dia yang dah masak. Sampai macam tu. So kalau lah dia belikan periuk belanga, tapi isteri dia malah masak, dia sebenarnya dia kena tolong masak sekali, beri tu sampai satu tahap macam tu. Tapi kita orang perempuan tak ada sampai macam tu kan. Nak sebutnya dalam pandangan ulama kita very clear dah, mana batas ni kerja orang lelaki, ni kerja orang perempuan. Tapi perempuan janganlah sedih kalau kita kata, saya tak buat macam tu doktor. Satu dah malam suami saya punya kerja tak cukup. Tapi satu memang tak cukup betul. Dia pula isap okok. Apa okok dia ke? Perempuan jangan gusar. Perempuan kena ada satu tekad, satu keyakinan bahawa agak ni pada zaman akhir ini, antara cubaan pada orang perempuan adalah untuk dia merasakan bahawa memang dalam keluarga aku ni, keluarga aku ni, XY ni, aku dan suami aku, agaknya rezeki dalam berkeluarga ini memang Allah datangkan daripada aku. Kita tak jadi besar diri. Saya tahu setengah daripada anda tingkat kerja dia lebih tinggi daripada suami dia. Tapi kalaulah suami itu boleh sedar, boleh tahu bahawa walaupun dah tolak, akhirnya ada RM300 tinggal dalam poket akhir tu, suami tu oleh sebab tahu benda ni, entah macam manalah you all hantar SMS ke apa ke nak menyedarkan dia benda ni, akhirnya dia, betul lah abang percaya, minta maaf lah selama ke ni abang tak sedar benda ni. Ni tinggal RM300, betul lah, tolak sana, tolak, kita pula bawa beri alza lah dan sebagainya. Tinggal RM300 ni mah. Okey, start daripada bulan ni. Ni 100 nafkah personal. Ni bukan pampers duit, bukan ni. Ni memang nafkah personal, 100 untuk mah. Abang kena ambil 200 kot motor rosak ke apa benda. Maafkan pakai alza, maaf pakai motor lagi. Ada kan suami macam tu? Bagi isteri naik kereta ada. Isteri yang suami dia buat macam tu, apa dia tak bagi kat suami? Alhamdulillah abang ni mah rindu dah, mimpi-mimpi dah bertahun-tahun. Kita kahwinkan dah 5 tahun. Alhamdulillah abang bagi 100 ni. Nah, keluar daripada poket pula orang perempuan tu. Nah, ni top up RM500 dari rumah. Ini benda nak cerita pada orang lelaki ni. Orang perempuan nak pemilikan, tapi lepas dia confirm memang itu duit dia, siapa dia yang lokek nak bagi kat suami? Malah setengah daripada kita bagi semua pun kan. Setengah daripada kita sampai suami lupa itu tanggungjawab dia. Antara ni perangai orang perempuan tak ingat kan? Saya ada kawan saya yang suami dia sampai lupa nak beli beras. Sebab semua kali tiap hari isteri dia je beli beras. So bila bincang dengan mak dia pun orang jadi pandai dia kata, tak sahaja tu nanti lama-lama lupa betul beli beras. Kita malas sebab akhirnya dia yang tolong beli beras, kita yang kena beli. Kalau harap dia mungkin lambat kan. So apa yang kawan saya buat ni, akhirnya dia memang masuk fridge dia tu, dia letak senarai bulanan.
Dia pastikan ada lagi 2 minggu. Jangan dah habis baru nak bagi tahu. Dia tahu suami dia memanglah kalau niat hari ni mungkin minggu depan baru beli. Dia tepek betul kat situ. Tapi sementara memang dia tak merepek ni lah. Dia tak apa, dah lupa dah cakap Kelantan ni selalu, ya, tak bebel kan. Dia cuma kata, abang dah habis dah yang ni. Dan betul, bukan suami dia bukanlah jahat sangat, cuma dah suap isteri je suap mau beli, jadi dia pun terlupa. Jadi lepas tu bila suami dia pula yang tukang beli grocery ni, tahu tak, suami tu balik bawa grocery tu, oh mendada ni, rasa oh bestnya abang beli. Rupanya orang lelaki nak rasa dia hebat, dia kena buat macam tu. Dia kena rasa dia beli makan ke bini dia dan anak dia. Kalau tak, dia akan cari orang lain yang nak akan beli kat baju dia. No abang, no abang. Betul, itu yang dia cari orang lain. Dia nak cari ni, Tuhan buat macam tu. Jadi ini psikologi ni, perempuan kita kena faham. Itu sebab never membebel kat suami. Kita kena sebanyak kemungkinan kena cari peluang untuk menaikkan ego dia tu. Bukan ego nak menjanam kita tak, tapi merasakan diri dia tu berfungsi dalam rumah. Ini memerlukan lain daripada satu suami kepada suami yang lain. Jadi jangan banding-banding pula. Kawan A itu suami dia macam ni. Nanti suami kita akan kata apa? Kau dah dengan suami dia. Never bandingkan orang lelaki dengan orang lelaki yang lain. Okay. So insyaAllah dalam zaman Nabi memang tak ada keperluan pun orang perempuan ni bekerja kan. Tapi saya nak cerita perempuan ni, bayangkan satu kisah ni, ya. Orang zaman Nabi ada juga yang bekerja ni. Ada dalam, saya ada tuliskan dalam tu, nanti perempuan boleh baca. Tapi saya nak ceritakan satu kisah. Ni peranan pada zaman Sayyidina Umar. Kota Al-Ubullah ini adalah satu kota strategik di wilayah Parsi, ya. Jadi di mana Sayyidina Umar, dalam konteks mereka ni, selalunya orang Islam sebelum buat serangan ketenteraan sebenarnya diajak dulu untuk masuk Islam. Kalau dia tak nak masuk, sebab masuk Islam ni adalah pilihan, ya. Namun demikian, mereka tak boleh sekat, ya, Islam itu disebarkan. Kita tahu bahawa antara cara-cara hidup yang memberikan keadilan dan kedamaian untuk semua orang Islam ataupun bukan Islam adalah antaranya sistem Islam. Di dalam sudut itu, Sayyidina Umar menghantar Utbah bin Ghazwan untuk menawan kota ini. Jadi Utbah ni bawa 300 tentera. Yang the best adalah dia bawa sekali isterinya dan juga isteri-isteri para pejuang. Dan tugas orang perempuan yang apa dia? Orang lelaki yang 300 duduk depan, orang perempuan kat belakang ni siap dengan lembing, dengan bendera, dengan kobarkan debu-debu. Dia usik tanah-tanah tu, dan debu-debu berterbangan, menyebabkan orang musuh di luar sana tu melihat seolah-olah yang 300 tu di belakang ni, di belakang dia beribu-ribu tentera yang lain. Dan akhirnya kota itu tertawan dan Basrah dibangunkan. Basrah ni apa dia? Baghdad hari ini, Iraq hari ini. Jadi nak sebut keperanan orang perempuan sebenarnya bukan aja duduk kat dia. Kalau kita tengok internet, kalau kita cari Google pasal orang perempuan ni, ya, terutama dalam sudut media-media barat, dia akan gambarkan orang perempuan pakai cadar tu, yang hitam tu, orang lelaki duduk depan, dia ada 4 orang belakang. Itulah yang digambarkan kan, ya, kepada media-media, menyebabkan mereka mempunyai pandangan yang amat songsang terhadap apa yang sebenarnya dilakukan oleh wanita Islam. Jadi sebenarnya peranan tradisionalnya adalah memang suami yang bekerja kat luar, isteri bekerja kat rumah. Namun demikian, ya, trend untuk suami dan isteri ni keluar bekerja akan menjadi trend semasa. I don't think kita akan balik ke belakang, ya. Graf ini menunjukkan, ya, daripada tahun 75 sampailah grafnya tahun 1993, kita akan nampak dual income earner ni akan meningkat. Dan traditional couple, yang mana orang perempuan dia duduk kat rumah dan suami yang bekerja kat rumah, kat luar, itu masih ada, tetapi dia akan menurun. Yang paling striking adalah single woman earner. Ibu-ibu tunggal juga akan mula meningkat, perempuan sekalian, ya. Ini jobs for the girls. Kalau kita tengok di negara-negara barat pun, di Denmark lagi dahsyat, sampai 70% of the girls are working. Dia dapat dilema pula sekarang ni, tau. Bila dia memang nak equality, jadi sekarang ni diorang dah sampai satu tahap di mana sampai umur 80-60 tahun pun, ya, mereka tak ada orang yang nak bantu, ya. Dia sendiri, orang perempuan, saya kena cari pendapatan dia sendiri.
Ya, sebab sistem, of course alhamdulillah dia duduk dalam satu sistem yang mana negara dia pula lah bagi makan dia kan, tetapi dia tak ada sistem perwalian. Ya, macam kita dalam agama kita, ya, setiap peringkat kehidupan kita, masa kita kecil ayah yang bagi makan kan, masa kita kahwin suami yang bagi makan, kalau suami mati siapa kena bagi makan pula? Balik semula kepada ayah. Kalau ayah dah mati, cari siapa? Pak saudara pula kan. Jadi benda tu terjaga, ya, secara tabi'i dalam masyarakat kita. Okey, ini keadaan di Malaysia di mana peratusan wanita bekerja, ya, sudah mencapai 46.1%, tapi kerajaan aim sampai 55%. So I really hope benda ni memang bagusnya meningkat. Namun demikian perlulah nanti ada beberapa perkara yang perlu kita tak nak bila orang perempuan bekerja nanti orang lelaki pula lepas tangan daripada keperluan untuk menyara keluarga tersebut. Jadi bila kita tengok, ya, mostly kalau kita tengok wanita bekerja di Malaysia, 64% adalah kerja makan gaji, ya. Sebahagiannya bekerja sendiri, mengadakan usaha sendiri, dan ada yang bekerja dalam konteks mungkin perniagaan keluarga dan sebagainya. Tapi majoriti macam kita lah, bekerja makan gaji. Kenapa kita bekerja? Ini kajian, saya ambil satu kajian di Johor, an old kajian, tapi saya rasa tak banyak beza daripada sekarang. Kita kerja sebab apa? Sebab gaji suami kita cukup lah. Betul tak? Majoriti. Tapi setengah juga sebab ada keperluan sumber tenaga, ya. Nurses ni walaupun ada nurses lelaki, tapi masih perlu nurses perempuan juga. Kepakaran-kepakaran tertentu dalam perubatan contohnya, ataupun dalam perguruan contohnya. Tu. Kemudian memenuhi naluri untuk menyumbang dalam masyarakat, ya. Ada orang suami dia pun dah cukup juga, tapi dia berasa dia masih boleh menyumbang dalam masyarakat. Namun demikian, ini menyebabkan satu perubahan yang agak besar daripada sudut tanggungjawab keluarga dulu dan keluarga kini, ya. Sekarang ni kalau dulu ada opah lah, ada pak long lah, mak long nak tolong, tapi sekarang ni keluarga tu lah mak, ayah dan anak-anak kan. Jagaan anak pun macam dulu. Dulu tanggungjawab sepenuhnya isteri, tapi sekarang, ya, ramai daripada kita perlu juga bibik-bibik, ya, sama ada ambil daripada Indonesia ataupun daripada Thailand, ya. Masa untuk keluarga dan terhad dan terbatas. Dan tentunya disiplin anak-anak juga. Kalau dulu terkawal menurut kata, tapi sekarang agaknya kerana banyak campur tangan di luar, maka dinamism keluarga ini juga berubah. Namun demikian, very interesting, ada satu kajian yang menunjukkan, ya, walaupun kita bekerja, tak adalah semuanya ada konflik ni, ya. Sebagaimana ditunjukkan oleh kajian Puan Fatimah Abdullah ni, di mana kita ni sebenarnya masih ramai juga yang suami tolong. Betul tak? Jadi dalam kita cakap ni bukanlah suami teruk manjang kan. Ada juga, ya, insya-Allah memang banyak daripada kita suami tolong. Keduanya, dah banyak dah. Sebelum pergi kerja, dah tekan dia punya washing machine, atau balik tu dah letak. Besok pagi tinggal sidai-sidai je. So bantuan daripada alat-alat ni pun sebenarnya membantu kita. Dan tentunya ada juga sokongan ataupun sistem sokongan jiran, pengasuh dan sebagainya. Jadi dalam hal tu, itu sebab macam orang macam Dr. Rose masih juga ada masa untuk khidmat masyarakat dan rekreasi. Itu terlibat dengan PPIM dan sebagainya kan. Walaupun setengah daripada kita jadi ketua jabatan. Dan ekonomi bukan faktor utama bagi setengah wanita untuk bekerja. Jadi kajian wanita Johor pada tahun 2000 itu menunjukkan juga peranan wanita dalam keluarga tidak banyak berubah. Ya, walaupun satu benda yang wanita yang telah berkahwin melaksanakan hampir semua tugas domestik. Pula dah ada juga yang suami tu ambil lepas tangan juga. Peranan dan kuasa antara suami isteri, suami masih ketua keluarga, tapi proses membuat keputusan dikongsi bersama. Namun oleh sebab wanita tu ada duit dia sendiri, dia kadang-kadang lebih bebas untuk buat keputusan kerana kuasa ekonomi. Pelibatan dalam aktiviti sosial dan kemasyarakatan terbatas, mungkin disebabkan oleh faktor kesukaran masa. Namun ibu tunggal terpaksa bekerja kerana masalah keuangan. Jadi sebagai kesimpulan yang saya nak sebutkan, ya, hukum wanita bekerja ni, ya, sebenarnya adalah harus, boleh jadi sunat atau wajib, ataupun haram kalau ia meliputi kerja-kerja yang mungkin diharamkan oleh syarak. Namun tugas utama wanita masih mendidik generasi baru dan mestilah menepati syarat-syarat syariat. Apa syarat-syarat dia? Ini kita pergi secara langsung. Ini disebut oleh Profesor Mat Oklah dalam bukunya Al-Mar'ah Bainal Bait wal Mujtama', ya, perempuan di antara keluarga, rumah dan juga masyarakat.
Ya, jadi dia kata orang perempuan ni boleh bekerja. Satu, dengan syarat terdapat keperluan, ya, sama ada memang suami dia dah tak boleh nak menyara, mati dan sebagainya, ataupun ada keperluan khusus. Keduanya, jenis pekerjaan sesuai dengan fitrah wanita. Ketiga, mestilah menjaga syarak tadi tu, menutup aurat, jaga fitnah, tidak ada pencampuran bebas antara lelaki dan perempuan, mendapat izin wali. So kalau suami dah mati, next in line yang jadi wali sama ada ayah dia atau saudara dia ataupun abang dia. Nombor 6, kerjanya tidak merosakkan peranan sebagai isteri dan ibu. Yang ni perempuan, nanti kita akan cerita pasal gejala sosial. Kita kena tanya diri kita sendiri, sama ada kerja kita menjejaskan ke tidak. Ya, peranan kita yang asas itu nak memastikan anak-anak kita mendapat pendidikan yang sebetulnya. Mesti berhenti kerja jika ada keperluan untuk menjejaskan pendidikan anak. Ni pendapat ulama ni. Sebaik-baiknya dengan niat sementara waktu, bukan hingga pension wajib. Ini tidak berkaitan untuk kepakaran yang diperlukan oleh masyarakat. So kalau kerja hanya untuk dapat beli beg Gucci, tu fikir dah sendiri kan. Itu masing-masing punya ni lah kan. So ada beberapa isu berbangkit. Saya tak banyak nak pergi panjang-panjang. Puan boleh melihat ini. Tapi yang pertamanya adalah pemisahan tanggungan harta antara suami dan isteri. Mana satu yang nak disebutkan sebagai harta sepencarian nanti kan? Yang tu kena jelas juga tu. Yang keduanya, nafkah isteri. Walaupun isteri tu bekerja, tadi kan, siapa yang kena bagi? Tak gugur lagi daripada suami. Menyara keluarga, tidak wajib. Bukan perempuan tu yang kena menyara. Tak gugur, walaupun dia bekerja, bahawa dia yang kena menyara keluarga tersebut. Izin bekerja sebagai syarat nikah. Tu boleh, ya. Sebelum kahwin anak kita nanti, suami dia dah letak syarat, tak boleh bekerja, kena slow talk lagi lah. Dia kata boleh, akhirnya dah slow talk, dia kata boleh bekerja. Tapi lepas kahwin suami boleh. Dan bagi saya dalam konteks keluarga, dia kena dibincangkan, dimesyuaratkan. Bukan suami mempunyai kuasa veto untuk kata kena berhenti kan. Okey. Dan 6, tidak ada penyalahgunaan hak. Jadi perempuan tu sebab kena perkasakan wanita untuk tahu hak-hak dia, ya. Jadi dia sebab bila orang perempuan ni kadang-kadang bila dia tak tahu hak dia, dia boleh masuk dalam satu rangka di mana dia tu berasa nak kena ikut je suami dia. Saya ada kawan profesional macam saya, tapi bila kahwin, suami dia pegang kad ATM. Bayangkan, ada. Ya. Dan rupanya suami dia tak ada kerja pun. Dalam kereta dia sangkut je white coat. Kadang-kadang dia beli yang ada paku tu, konon-konon jadi pegawai TVN. Dan suami dia ni ada isteri 3, dimadukan. Dan semuanya dia yang pegang kad ATM. Tapi nak jadi cerita perempuan, 3 orang wanita ini kesemuanya mempunyai sifat dalaman yang memang mudah untuk didera. Dia tak ada kemahiran untuk melawan balik dan menyatakan hak. Biasa cakap macam ni bukan terus cakap pinggang macam tu nak. Dah, dia untuk menyatakan bahawa saya tidak rela diperlakukan sedemikian rupa. So ini pun isu-isu lah, ya. Kita tak boleh nak jawab semua kat sini, tapi nak sebut inilah perkara-perkara. Itu sebabnya kami membuat satu inisiatif untuk kita melancarkan piagam wanita Islam, ya. Yang ini kita bina sebab selalunya bila kita tengok, ya, di sana ada je salah faham terhadap wanita Islam ni. Dan kita dapati kita kena jawab satu persatu. So kali ni kita buat satu penegasan. Piagam wanita Islam adalah benda yang kita kata inilah pendirian kita tentang beberapa perkara penting tentang isu-isu wanita Islam. Yang pertama, ya, dalam piagam ini kita menyebutkan ada 3 penegasan. Yang pertama, kita nak mengiktiraf kepentingan peranan wanita dalam pembangunan diri, keluarga dan masyarakat, yang mana peranan lelaki dan wanita adalah saling lengkap melengkapi. Itu kita kata kita memang tak boleh duduk seorang. So we are so different daripada puak feminis. Ya, kalau feminis yang tegar tu memang dia kata aku nak hidup tanpa lelaki. Gitu. Tapi orang perempuan tak boleh macam tu. Kita nak ada, kita kena duduk sekali. Nombor 2, kita mengiktiraf di mana kita ni sama, tapi ada benda yang kita sama tapi tak serupa. Betul? Jadi kita mengiktiraf kesamarataan dan kesaksamaan. Saksama ni ada unsur adil, ya. So perempuan, saya bila pergi dekat malam, selalunya kadang-kadang pergi dekat LCCT tu, saya tengok budak-budak muda, perempuan-perempuan pakai baju yang oval tu, kan?
Dan dia bekerja, mungkin dia kena kerja servis kapal terbang, cek kapal terbang kan. Tapi memang tak ada kerusi, tak ada apa, dia kena duduk kat tepi-tepi tu. Sekali dengan yang lelaki-lelaki lah. Ya. Dan saya terdetik kat saya, perempuan ni sebelum dia ambil kursusnya, dia tahu tak nature kerja dia. Saya berasa macam nak buat kajian, nak tanya, dia happy ke kerja macam tu? Ya, kerja cek kapal terbang tu. Dan lepas tu memang dia tak ada tempat nak lepak. Dia kena duduk kat tepi-tepi tu. Ya, duduk sekali, nanti bila tak ada kerja tu, kapal terbang turun tu, ya, bukan lama sangat pun, main-main handphone, duduk sekali, belonggok macam tu, lelaki perempuan dan sebagainya. Menyebabkan saya berfikir, betul ke perempuan ni nak kerja macam tu? Ada tak perlu untuk kita memberikan pendedahan kerja bagaimana yang sesuai untuk orang perempuan? Ya. Itu ya. Of course kita tak adalah nak kata orang kena buat macam ni, tetapi akhirnya ya, kita kena fikirkan perempuan, terutama untuk kita, untuk anak-anak kita nanti ya. Jadi penegasan kedua ini ya, perempuan ya, dalam penegasan kedua ada dua perkara yang saya nak akhirkan. Ya, yang pertama, wanita yang memilih untuk mengurus sendiri rumah tangga, anak-anak dan keluarganya, wajar dan mesti diberikan pengiktirafan dan penghargaan di atas sumbangan mulia ini tanpa memperkecilkan dan merendah-rendahkan pilihan tersebut yang diambilnya. Saya nak sebut bahawa kerja orang perempuan ni ya, dia apa nama ni ya, yang pertama tadi ya. Yang keduanya, wanita yang memilih untuk bekerjaya wajar diberikan. Maknanya orang perempuan ni dia boleh pilih. Kerja tu bukan satu paksaan. Kita nak menyatakan bahawa kalau kita bekerja, ini adalah pilihan kita. Dan kalau kita bekerja, maka kita wajar diberikan hak bagi memenuhi fungsi reproduksinya untuk mengandung, melahirkan dan menyusukan tanpa menjejaskan penilaian kemampuannya. Jadi itu agaknya nanti kita kena review lah kot. Alhamdulillah kerajaan kita baik sangat bagi yang 3 bulan. Tapi 3 bulan ada sekatan pula, sekat 3 je. Jadi mungkin nanti kita tengok. Ya, kalau nak bagi, baik bagi betul-betul kot. 3 kali 5, bukan 3 kali 3. Itu isu ini yang kita nak sebutkan ya. Ada kawan saya lanjutkan pelajaran di peringkat master contohnya, tapi kalau dia mengandung aja, automatik kena extend 6 bulan. Kalau orang doktor ni belajar panjang, dapat anak lambat, lepas tu kalau nak sambung, kena ada sekatan macam tu. Ni kena bincang lah. Saya fikir-fikir sendirilah. Ini macam diskriminasi pada orang perempuan je. Jadi ini isu-isu lah bagi saya ya, yang mana ya banyak lagi tempat area yang kita kena bincangkan sebenarnya ya. Tapi kalau ada orang perempuan yang nak duduk kat rumah, dia pilih degree tapi dia nak duduk kat rumah, maka masyarakat wajar memberikan pengiktirafan. Dalam sudut ini kita kata wanita wajar diberikan imbalan yang tertentu dan pengiktirafan ekonomi. Dalam satu artikel saya baca, orang perempuan ni puan, kalau dia buat kerja kat rumah tu, rupanya kira-kira gaji dia setahun mesti 114,000. Sebab dia kena kira gaji accountant, gaji driver, gaji tukang masak, gaji nurse kat rumah tu semua. Ya, supaya tak adalah orang perempuan ni bila isi borang pekerjaan, puan kerja apa? Suruh rumah je kan. Sampai ada satu perempuan yang saya tahu tu geram sangat bila orang tengok suruh rumah tu, orang buat tak pandang je. Dia berkata, saya pekerja, saya menjadi pengurus. Pengurus apa puan? Pengurus hal ehwal, macam-macam lah dia sebutkan. Nak merasakan bahawa tugas dia juga ya adalah tugas pembina generasi yang begitu penting. Dan dalam piagam kami ini, yang ketiganya adalah mengiktiraf ya, dan menuntut lelaki dan wanita ya, bukan je perempuan, berperanan dalam memantapkan dan pengukuhan institusi keluarga. So seterusnya, sebenarnya secara ringkasnya cabaran kita yang bekerja ni perempuan, ya, saya ringkaskan kepada 4 lah. Yang pertama, macam mana pendidikan anak-anak kita. Yang kedua, macam nak urus rumah tangga kita kat rumah sementara kita dekat bekerja ni. Yang ketiga, macam mana hubungan kita dengan suami isteri. Kalau suami kita pula PJJ kan, balik 2 minggu sekali. Ada suami dah PJJ tu lupa, sedap duduk rumah sana sampai tak ingat. Semua kita ni masa 2 minggu tu macam SP juga, single parent kan, semua diurus sendiri juga kan. Dan of course yang keempat adalah cabaran menangani stres kerjaya kita sendiri. Interesting ni, di kajian
ya, surah oleh Hasan Mizani, tekanan kerja dan kemurungan jururawat wanita, kesannya terhadap individu, keluarga dan masyarakat. Ada buat kajian ni. Hari ni luar skop kita lah, tapi nak sebut ini isu-isu juga kan, ya, sampai berubah-ubah. Sebab stres di tempat kerja kan. Jadi dari sudut pendidikan anak-anak, siapa yang jaga? Alhamdulillah setengah daripada kita. Tapi yang problem bila nursery bertukar dan sebagainya, anak kita pula selalu alergi, selalu demam, selalu dapat URTI, itu pun problem juga. Siapa yang urus anak-anak kita? Sebab anak kita bukan perlu kena jaga kan, PIBG dia lah, sikit lagi sukan lah, co-curriculum lah. Ikut kajian ni, majoriti siapa yang buat? Ayah ke ibu? Ibu. Mak engkau lah pergi, ayah memang tak tahu cikgu tu. Nampak? Conveniently, ini masih berlaku dalam masyarakat perempuan kan. Tanggungjawab menjaga anak tidak diagihkan secara seimbang antara suami dan isteri. Wanita yang berkerjaya lebih banyak memikul tanggungjawab dalam menguruskan hal-hal yang berkaitan. So ini kita tahu bahawa anak ni bukan je kena didik. Anak ni memang kena didik, bukan kena bela. Kalau bela macam ayam tu lah, bagi makan sudah kan. Tapi kita tahu terutama dalam zaman hari ini, nanti kita akan cerita pula di bahagian kedua nanti pada masa forum. Tapi anak ini memerlukan masa yang berkualiti, bukan aja kuantiti masa yang kita berikan kepada dia. So, kalau dapat pula pasangan yang berlepas tangan, memang kesian wanita-wanita seperti ini. Okay, perempuan, saya pergi tiap-tiap minggu ke sekolah yang bercerita kepada mereka tentang spiritual pathology. Ini asap spirit anak-anak kita, menyebabkan mereka terdedah kepada gejala-gejala sosial seperti ini. Sebab kita kena takut sangat depan apa yang Allah sebut, wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu alaihim. Hendaklah takut orang-orang kepada Allah yang seandainya meninggalkan di belakang mereka zuriat keturunan yang lemah. Dan so headline seperti ini dalam surat khabar kan, menyebabkan takut kita mangli lah, lali dah, ya. Sebab bila diikut kajian 5 punca gejala sosial antara keluarga yang tidak aman bahagia, gaya keibubapaan yang ekstrim, sama ada terlalu bebas atau terlalu mengongkong, keluarga yang mengabaikan didikan agama, ibu bapa yang pilih kasih, yang sayang Kak Long sebab dia pandai, tak sayang Abang Ngah sebab dia malas, contohnya kan. Ataupun ibu bapa yang kurang masa dan komunikasi dengan anak-anak, ya. So mitosnya adalah keluarga ni bukan isu orang lelaki lah. Betul tak? Orang lelaki rasa dia jauh. Tapi Alhamdulillah perempuan, kajian menunjukkan sebenarnya kerjaya dan keluarga sama-sama penting, terutama untuk orang lelaki. Cuma dia tak ada peluang untuk menyedarinya. Kita dapati orang lelaki yang tak rapat dengan anak memang mudah dapat juga tau. Dapat gastrik, dapat sakit-sakit macam tu. Dan dia dapat lagi kesan bila dia dah tua nanti. Sebab bila anak dia telefon pakai telefon ayah. Tapi bila telefon je, mak ada. Kau ni nak cakap dengan mak aja. Tak tahu nak cakap dengan aku sikit. Cakap dengan ayah apa? Ayah dah makan? Sudah. Dengan mak, mak beli kain ni. Kain apa mak beli? Mahal ke tak? Untungnya mak RM5 murah tu. Nampak macam-macam dia cerita. So masa ni lah ayah-ayah sebenarnya akan mengalami apa? Stres. Dia rupanya macam tu. Tapi dia tak sedar rupanya hubungan yang tak rapat dengan anak-anak dia. Itu sebabnya syarikat-syarikat multinational, contohnya HP, ya, 12% pekerja dia menggunakan masa anda, termasuk yang lelaki, nak menguntukkan masa untuk dia hantar anak dia ke sekolah dulu. Ini trend tau. Jadi kalau Malaysia belum dapat trend ni, orang perempuan aja yang jaga anak, nanti we lag behind a lot of years dulu. So kita kena cerita juga nanti, ya, cara-cara teknik macam nak cerita kat suami kita bahawa penting untuk dia membina hubungan yang baik. So nanti ibu yang pandai adalah bagaimana dia menyediakan ruang-ruang tu untuk ayah-ayah bersama-sama. So kat situ lah abang tahu tak, abang hari tu puji je anak kita amat tu. Ya Allah, dia cerita sepanjang hari senyum aja. Sebab selalu abang masak dengan dia. Kita cerita pula kat dia untuk memotivasikan suami kita untuk berinteraksi dengan anak ni. Sebab kajian menunjukkan ayah berinteraksi dengan anak, ya Allah, sekejap je, berapa minit je sehari. Kerana apa? Dalam dia kerja jauh, pulang pula pergi Penang, so balik gelap. Contohnya lah kan, orang SP ni kan, orang Sungai Petani macam tu. Lagilah tak ada masa, right?
Okey, pembagian tugas kat rumah macam tu juga. Kita pergi cepat-cepat lah. Selalu yang buat siapa dia? Itu yang kena pandai juga kan suami tu. Kalau suami tahu, dia tolong aja isteri dia. Sekarang ni jangan kat sapu. Suami dia kata tak apa. Isteri dia kata, abang sapu je kat situ, biar saya yang habiskan. Orang perempuan, ya Allah bersyukurnya kalau dia nampak suami nak tolong. Tapi suami tu lah tak pandai-pandai. Sebab dia memang tak dengar. So kita kena pandai, orang perempuan, mencari ruang dan jalan bagaimana nak motivate dia, membantu kita dalam urusan rumah tangga. So betul tak? Ya, dia balik rumah, dia boleh tengok TV. Okey, next keluar satu, tarik satu. Ini orang perempuan, sing-sing lengan ni, masuk dapur, basuh berak anak, bagi makan anak, lepas tu suap anak. Malam nanti bagi makan suami dia, lepas tu nak layan dia 5 bintang lagi. So macam mana masa tu dah jadi apa? Dah jadi macam kain buruk kan? Tidak. Betul tak? So kalau suami pula tak faham, pergi lepak malam-malam, balik pukul 3 pagi, masa tu dia nak bahagian dia. Saya jumpa baru minggu lepas seorang wanita datang kat saya, doktor tolong, saya perlu ubat. Dan bertahun saya tak pernah dapat rasa nikmat di waktu malam. Kenapa puan? Lama baru nak jawab. Rupanya memang suami dia memang satu dah kahwin lain. Lepas tu bila balik kat dia memang tengah malam, dah busuk macam tu, doktor saya pun dah busuk. Dia pula tak faham. So saya kata, puan ni bukan perlu ubat yang daripada saya lagi. Puan akan datang saya 2-3 kali. Puan kita kena overhaul dalam otak ni. Antara penyebab utama sebab apa dia dah tak ada minat dan kurang libido ni. Kenapa? Kerana berasa betul-betul kecewa dan sakit hati dengan suami. So kalau puan memang nak cerai, teruslah macam tu. Teruslah fikir negatif pada suami puan. Tapi kalau puan nak memperbaiki hubungan ini, naik puan, tolong puan. Ya? Dia tak boleh negatif dengan negatif. Tapi macam mana doktor saya gerak tak dengan dia? Dia tak pernah fikir pasal saya. Tak apa, kan puan nak baikkan hubungan ni. Percayalah, apabila kita mula mendekati dia balik, ya, berpositif dengan dia. Adakah teknik-teknik dia? InsyaAllah mudah-mudahan. Cuma perubahan-perubahan ini perempuan jangan harap dia berlaku dalam sekelip mata. Ya, kita kena betul-betul usahakan ya, perkara ini supaya insyaAllah ya, suami kita bila dia buat tak baik dengan kita, ingat dia happy. Tak happy juga. Makin tak happy, makin jauh lah daripada kita kan. Jadi itu sebabnya kesibukan dan sebagainya, kurangnya sokongan emosi, apatah lagi komunikasi yang begitu teruk, maka akan menyebabkan peranan orang ketiga pula nambah-nambah lagi lah. Ia garam kepada luka yang sudah sedia ada. Itu yang makin lambat orang kahwin, makin lagi keluarga dalam Malaysia ini makin ramai yang bercerai-berai. Ya, namun demikian ada beberapa lagi kajian yang menunjukkan bahawa pasangan bekerja ni, ya, ini satu kajian di US, ya, keluarga pasangan yang bekerja lebih bahagia, sihat dan lebih efektif dari keluarga zaman 50-an. Walaupun wanita sibuk dan tertekan, tetapi tidak mengalami kemurungan dan keresahan seteruk wanita 50-an. So kajian tu tunjuk kata sebab mungkin perempuan banyak duit. Perempuan banyak duit ni dia pergi shopping, so dia relax. Okay? So betul, kita pun ada juga kita punya perkara-perkara lain yang menyebabkan oksitosin kita meningkat. Nanti cerita sikit lagi pasal oksitosin. Okey, suami isteri yang bekerja ramainya lebih komited untuk terlibat sama dalam pendidikan anak-anak berbanding dengan lelaki zaman 50-an. Ini secara umum lah kan. Jadi, of course bagi saya ada setengah daripada kita masuk dalam kategori ini. Kedua-dua suami isteri melaporkan hubungan dengan anak lebih mesra dan berpuas hati. Pasangan sedar cabaran zaman moden tapi bersedia menghadapinya. Dan pasangan komited terhadap kerjaya tetapi meletakkan keluarga sebagai keutamaan. So always there's two sides of the coin kan. Tapi selalunya yang datang ni semua yang masuk dalam kategori ini. Yang tak datang tu, itulah yang menjadi problem dalam masyarakat. Kesimpulannya apa? Corak kehidupan dan tingkah laku ahli keluarga boleh berubah. Ya, kita boleh beradaptasi sebenarnya terhadap agar keluarga kita mampu bertahan mengarungi cabaran zaman. Tapi the key adalah apa? Work-life balance. Ini syarikat-syarikat ya, di antarabangsa pun sudah menyebutkannya, keseimbangan antara kerjaya dan kehidupan berkeluarga. So langkah penyelesaian apa? Seimbang tak semestinya sama banyak. So perempuan, bagi saya kita ada 7 sfera kehidupan. Ya, kita tak boleh tertukar satu je, nak berjaya je. Tapi keluarga kita ke mana? Bekerja je orang perempuan, tapi tak tahu balance masuk keluar ni semua tak tahu, tak boleh juga. Kita kena juga up diri kita ya.
Ada memang setengah orang perempuan dia happy suami dia urus semua pasal kewangan. Tapi perempuan kena tahu juga, manalah ketahu Allah nanti ambil suami puan dulu daripada puan. So kita kena ambil tahu juga ni urusan ni. Saya jumpa ada wanita yang bila suami dia meninggal, ya Allah doktor, saya macam hilang segalanya. Sebab dulu suami saya memang manjakan saya. Bila suami tak ada, baru dah berjual-jual mata saya tak tahu nak beli pun saya tak berapa reti. So jangan sampai macam tu lah. InsyaAllah dalam dewan ni tak ada yang macam tu utamanya mesti dah ada keseimbangan daripada sudut rohani, ketenangan dan keilmuan serta ketakwaan. Kami pernah mengeluarkan buku ni, mengapa saya bekerja, yang menceritakan beberapa kisah dalam tu, bagaimana apa yang memotivasikan kita bekerja, insyaAllah supaya insyaAllah kita semua boleh mendapat iktibar. So akhirnya ada 3 benda yang kena buat. 1, mantapkan IT. Ini bukan information technology, tapi spirit kita dalam tu, spiritual kita kena ditingkatkan. Sebab dalam kehidupan ini mustahil kita tak mendapat apa-apa cabaran dalam kehidupan. So pandangan yang sebenar tentang kehidupan, tentang buruk dan baik ni kita kena tahu. Sebab dalam hidup, sama ada masa kejayaan ataupun masa keluarga, tak ada orang semuanya kapet merah. Betul tak? Bagi saya, Tuan Puteri yang datang tu pun ada masa-masa dia down juga kan. So kalau kita tak ada pandangan hidup bahawa di sana, kalau kita ada cabaran sekarang, itu merupakan ujian. Allah kata dalam surah Al-Mulk, Allah menjadikan hidup dan mati antaranya adalah untuk melihat siapa di antara manusia itu yang baik amalan dia. Yang kita baca tadi di awal tadi kan, Allah nak tengok amal kebaikan kita. Jadi dalam sudut ini, puan-puan, iman ini menentukan sangat apa kehidupan kita, apa yang penting dalam kehidupan. Saya suka nak bawa cerita Sumayyah. Ni puan-puan, ni anak ni bernama Yasir kan. Ni di awal Islam. Ni cerita tentang sejarah sikit. Bagaimana Allah memilih Sumayyah. Sumayyah ni, diorang ni keluarga hamba. Cantiknya dalam Islam ni, dia tak pernah mengharamkan hamba. Tapi hari ini dalam Islam macam tak ada dah hamba kan. Tapi mereka ini diuji kerana mempertahankan iman. Saya nak cerita pentingnya untuk kita tahu apa dia kepentingan dalam kehidupan. Masa ni Nabi kata jangan lawan. Mereka tak ada kehendak nak lawan. Jadi orang Islam semua berdoa kepada Allah. Orang sampai ada sahabat yang mengatakan, Habab bin Al-Arad kata kat Rasul, bila masa lagi Allah nak beri pertolongan. So dalam kes ni, Sumayyah ini diuji Allah. Tuan dia suruh dia balik semula untuk menjadi untuk menjadi balik kepada agama yang asal. Puan-puan, bagaimana wanita selemah Sumayyah ini boleh mempunyai kekuatan untuk menyatakan sedemikian dan meludah tuan dia ni untuk menyatakan, aku tak nak balik ke zaman jahiliah, zaman tak tahu apa-apa tu. Iman yang benar ini membebaskan dia. Puan-puan, mata dunia mengatakan bahawa siang Sumayyah mati kan. Tapi sebenarnya dari hakikatnya Sumayyah tak hidup, tak ada tengah tengok kita. Itulah sebenar-benarnya puan-puan, hakikat kehidupan yang sebenarnya. Apabila kita boleh menguntukkan perkara yang lebih penting dalam kehidupan. Dalam ceritanya, of course tak nampak Rasulullah, tapi sahabat-sahabat Rasulullah datang dan melihat. Mereka berjumpa dengan Ammar ispek, sebab dia menyembunyikan keimanan dia. Tetapi ayahnya Yasir mati dan Sumayyah juga mati. Dan sahabat-sahabat Nabi mengatakan apa? Yes, syurga. Mereka dijanjikan syurga. So point saya daripada sudut iman ni apa, puan-puan?
Ya, kita kena yakin di situ. Di sana akan ada cobaan-cobaan. Cobaan bagi Sumayyah adalah untuk mempertahankan iman. Tapi kita ni mungkin cobaan kita di kerja ke, di tempat, di rumah kita ke, dalam masyarakat ke, dalam tu kita kena tahu tu macam mana kita nak capai supaya kita berasa bahagia. Ya. Seorang yang didera teruk oleh suami dia, ya, suami dia kata, aku akan buat kau memang sampai ke tulang hitam, aku akan seksa kau. Isteri dia kata apa? Bahagia letaknya dalam dada. Engkau boleh seksa tubuh aku, tapi kau tak boleh buat aku menderita di dalam. Of course itu isteri yang rela untuk duduk lagi dalam rumah tangga. Tapi kalau kita jumpa yang kena dera sampai nak mati macam tu, kita kena beri kekuatan ke dia untuk keluar daripada rumah tangga tersebut. Tak ada seorang wanita pun bagi saya yang berhak untuk duduk dalam kezaliman selama-lamanya. Tapi kita kena perkasakan dia, sama ada untuk duduk dalam tu dan memperbaiki keadaan ataupun keluar. Ramai orang perempuan rasa, kan tak bagus doktor minta cerai. Taat ini adalah kepada suami yang apa? Taat kepada Allah. Kalau dia dah juga no shoes, maka di sana tak ada ruang. Cuma you'll be amazed perempuan, bagaimana orang perempuan ketahanan begitu tinggi. Mereka sanggup duduk. Tak apa doktor, macam doktor kata, saya sanggup duduk. InsyaAllah, cuma saya akan jagalah jangan sampai dia letak tangan kat saya. Saya akan duduk dalam perkahwinan ini demi anak-anak saya. But of course, kita ajarlah dia macam mana untuk akhirnya menyedarkan suami dia. Contoh dia. Keduanya, perempuan mesti ada ilmu dan kemahiran. Toleh, kena ada ilmu. Kita bukan duduk dalam zaman tok nenek kita dulu tahu. Tok kita dulu balas tak dengan isteri dia, dengan nenek kita? Gaduh kan? Orang dulu takkan tak gaduh. Tapi pagi tu nenek kita jerit, pergi beri makan ayam, pergi kat bendang, pergi cuci dekat sungai, cakap-cakap dengan ayam, cakap-cakap dengan angin. Betul tak? Balik rumah, marah lagi ke tak? Tak ada dah. Dia dah keluar dah, dia punya dengan tenaga dan sebagainya. Tapi kita cuba sekali gaduh dengan suami kita. Ada nak pergi kerja tu sengih-sengih? Tak. Muka 14 dah kat situ. So kalau lah masa tu yang tegur kita adalah kawan kita yang dah tahu kenapa badal lagi dengan mak ke, gaduh ke mana tadi. Kita pun dia pun dia dah sabar kan, kau nak duduk sekali untuk anak kau. Okey, tu lah aku kurang betul, dia kurang bicik dia lah. Cakap habis dah cerita. Okey lah, suami tu tengah buat bed semua tu kurang, dia aku rasa ni garam betul dengan dia ni. Lepas dah, kawan tu pun tak ada lagi nak mengapi-apikan, betul tak? Dia kata apalah sabar, kamu dah janji, insyaAllah sabar tu. Cuba bayangkan kalau yang tanya kita adalah kawan lelaki. Sedih nampak? Apa bayangkan? Dan kita pula layan. Apa jadi? So we are living in totally different world. Itu sebab kena ada kemahiran. Itu poin saya. Kalau tidak, mulalah cari bori-bori Facebook pula, jumpa pula dengan yang lama. Macam ni, suami ada tapi tinggal kekasih lain. Yang lama dia pun dah ada isteri. Ini kan azab zaman moden ni lah bagi saya kan. So strategi yang pertama mestilah kita mengukuhkan hubungan antara pasangan. Perempuan, secara ringkas saya sebutkan ada 7 benda. Yang pertama, kena kukuhkan balik cinta kita mesti kerana Tuhan tadi. Macam Sumayyah tadi, cinta daripada agama hanya kerana Allah. So kita kalau nak duduk dengan pasangan kita, kena sabar dengan dia kerana Tuhan. Kita kena redha dengan apa yang Allah bagi kat kita, bukan redha dengan perbuatan dia nah. So different. Boleh dapat different tak? Kita redha dengan apa yang Allah uji pada kita. Tak semestinya kita redha dia pukul kita tu. So nampak aja dia berak, kita terus keluar dengan anak-anak kat luar, biar dia duduk dalam bilik. Ada kau boleh gaduh seorang-seorang? Boleh, jangan kita pula. Itulah abang cucuk. Banyak orang segelintir yang doktor bila jumpa yang kena tempeling sampai legenda kena pecah. Tapi majoriti orang perempuan kena pukul. Sebab apa? Saya cakap apa tadi? Itulah saya pun geram doktor. Saya pun lah. Itu yang. Ya betul, saya jumpa ramai yang suami dia bukan jenis pukul pun, tapi geram. Orang perempuan ni pelik, orang lelaki pelik. Dia kalau turak tak cukup lah, tali pinggang lagi, pekong lagi dan sebagainya. So please, kita kena tahu limit dia. Kita tahu suami kita. Ya, kecuali yang pendera tu perempuan kena cari jalan. Ya, itu yang pertama. Keduanya, yang itu kan tunai tanggungjawab dengan sempurna. Ini kita bincang lagi betul kan. Ya, kita jangan anggap orang boleh baca apa dalam kepala kita.
Betul? Kalau nak perlu suami minta tu, kita nak dia tolong kita, kita kena sebut. Kena sebut cara macam mana, kenalilah kita. Sebab dia ada different kan. Ya, itu yang nombor 3 tu, kena kenali pasangan. Takkan nak kenal lagi doktor, kami dah kahwin 16 tahun. Oh lah, dulu kita tahu dia suka tom yum. Sekarang sebab kena gastrik, sebab tak buat hubungan baik dengan anak kita, tak boleh dah bagi tom yum, betul tak? Dia mungkin suka sup contohnya kan. You must update yourself. You know that dalam otak kita ada satu tempat namanya, ya, dalam tu, ya, yang mana dia punya amigdala, tempat emosi kita. Kena ada satu tempat lagi, dia panggil peta tempat simpan maklumat pasangan. Ada setengah orang maklumat tu tak update. Yang tu je. So you must update yourself. And kita kena update dia pasal kita, terutama yang PJJ. Sebab saya tahu suami-suami yang duduk jauh, dia tak pandai dah duduk sekali. Dia bolehlah weekend-weekend kan. Kalau duduk sekali dah tak pandai dah. Sebab dia dah lupa, convenient lupa tanggungjawab dia. So dah kenal, kena eratkan kasih pula. Macam nak buat lepas ni. Rapatkan hubungan, sempitkan jurang, dan tangani konflik dengan bijaksana. Puan-puan, kalau ada 10 benda kita tak sama pandangan dengan pasangan kita, ada 10 benda tak sama pandangan, lepas bincang-bincang pun puan-puan tahu berapa yang akhirnya sama pandangan. Cuba teka. Daripada 10 benda yang kita tak sama, satu nak pergi Al-Ustaz, yang ni nak pergi Penang, memang tak sama. Akhirnya bincang-bincang, akhirnya yang sama berapa? 1. Kesian dia tu, tambah sikit lagi lah kot. Berapa? Kita mengharapkan kahwin 16 tahun ni mestilah 9 kan? Betul? Harap 8 ke 9. Tapi ikut kajian hanya 3 yang akhirnya betul-betul sama. 3 je. Sebab you are made different. Betul tak? Masa kahwin dulu, kita ni macam pinang di belah 2. Betul? Sama exactly. Lepas kahwin macam pinang di belah 11. You know that? Itu sebab we are attracted to the differences tu. Jadi tujuan kahwin, orang perempuan nak samakan. Saya nak pakai baju pink, biar suami saya pakai baju pink tak? Dia nak pakai baju pink. I never jumpa orang lelaki nak pakai baju pink. You know that? Kecuali dia memang ada sikit hormon terlebih. Orang lelaki tak nak pakai baju pink. So dia nak cari baju maroon dekat-dekat sama. Sebab kita nak samakan dia. Tak akan sama perempuan. So tujuan apa ni? Nak tangani konflik. Untuk kita memahami dia. Dan kalau kita gaduh dengan orang, okay, gaduh ke balas, berselisih pendapat, selalunya kita rasa kita betul ke dia betul? Kita betul. Jadi itu sebabnya bila dengan orang lain, kita kena lihat, dipanggil empathy. Ini nanti kita akan tengok juga. Kena belajar melihat daripada kacamata dia. Jangan ikut kacamata kita. Kalau ikut kacamata kita, siapa yang betul? Kita je lah. Macam-macam, 100,001 reason for dia yang salah. Dan of course kena bina perkongsian hidup yang bermakna. Mesti ada, ciptalah budaya-budaya kita duduk sekali. Dia makan bersama, solat bersama. Baru ni saya jumpa dengan seorang yang dia memang bekerja, ya, tak ada pembantu rumah, semua dia buat. Tapi doktor, saya memang kena, saya dah janji dengan Tuhan, saya nak, inilah pengorbanan saya untuk keluarga saya. Tabik spring saya pun tak boleh buat dengan dia. Bangun pagi pukul 4, masakkan untuk anak tak makan, saya suapkan anak saya. Terror betul. Suami saya buat macam suap, suami saya pun sama naik doktor. Suami saya memang selang-seling sebanyak kat masjid. Masjid rumah saya dekat. Pada masa dia memang sebanyak kat rumah. Orang tanya kenapa tak pergi masjid hari-hari? Sebab saya nak didik anak saya. Sebab anak dia ada yang perempuan. So tak semua boleh bawa pergi masjid. So macam tu, ya. Ada seorang lagi kawan saya yang dia kata kalau masa mengandung, saya paling happy masa mengandung. Sebab dapat suami macam mana? Semua dia buat. Senanglah. Betul. So dia kena sama naik ni rupanya kan. Jadi perempuan balik ni, tukar kacamata lah. Boleh? You kena tukar kacamata tengok suami kita. Kalau ada nampak yang negatif, kena buka kacamata tu, tukar kacamata positif. Atas orang, atas kita ada tak negatif? Ada tak positif? Sama juga dengan suami kan. Tapi sekarang mana yang besar? Yang positif ke negatif? Kau nampak dia. Okey, ingat, tutup mata. Nampak yang negatif ke positif? Siapa yang nampak positif, welcome. Go, brush your spek tu, betul lah tu spek tu. Tapi kalau terbayang aja, ya Allah, terbayang dia kerangan dia, terbayang sekejap lagi dia mesti nak joke, tapi joke yang apa tu dipanggil? Joke bewok dipanggil kan.
sejuk asyik kena je kita. Tu kena tukar spek tu. Kena start looking at his positive sides of things. So itu sebab kena kenal dia, kena kenal bahasa kasih dia. Pernah dengar? Bahasa kasih ni, ini ikut kajian, ada 5 bahasa kasih. Apa makna dia? Atas seorang-seorang kita ni ada berbagai cara untuk meluahkan rasa dan merasa kasih. So, kajian menunjukkan ni doktor nama doktor yang jumpa ni nama Dr. Chapman. Tapi rupa-rupanya Rasulullah buat semua ni. Rasulullah pernah kata, nak sayang seseorang kena sebut I love you kan? Tu kata-kata penghargaan dan mengatakan bahawa kita kasih kat dia. Rasulullah pernah menyebutkan tahadu tahabu, berilah hadiah, nescaya kamu akan merasa kasih. Rasulullah juga pernah berkhidmat kan untuk isteri dia. Rasulullah pernah menguntutkan masa berkualiti yang saya sebut tadi dengan Aisyah, bercerita sampai 11 orang perempuan, punyalah banyak masa. Dan Rasulullah juga selalu cerita-cerita tentang bagaimana Rasulullah dia membuat sentuhan fizikal. Dia minum dalam satu cawan. Kalau dia nampak Aisyah minum dekat cawan tu, dia ambil cawan tu, dia minum kat mana? Kalau kita tengok kat mana abang nak minum tadi kan, ni tak nak geli abang ni. Rasulullah pisah nak cari minum kat tempat Aisyah minum. Sampai gitu ditunjukkannya. Tapi saya nak sebut, perempuan tak semua suami perempuan mempunyai bahasa kasih 5 ni. So macam nak detect doktor, balik nanti, oh ya, ikut Dr. Hafizah ni kata kena beli hadiah. Birthday dia esok, lepas ni terus beli ni kat Paksen. Belilah Bonia, punyalah. Padahal nak beli baju lain ni, tapi tak apalah. Dr. Hafizah kata kena beli hadiah, belilah hadiah. Bagi dia Bonia tu, balik rumah, Bonia je. Letaklah kat situ. Maknanya dia apa? Hadiah tu bahasa kasih dia ke? Tak payah, buat duit je. Sebab apa? Dia kena faham pula. Sebab dia datang dengan keluarga yang memang usah nak beli hadiah, makan pun tak cukup dulu. Nampak tak? Itu sejarah dia macam tu, membina dia bahawa dia tak melihat hadiah sebagai satu tanda kasih. Bagi dia ambil, tapi bukan excited sangat. Tapi kalau dia kata abang birthday, nanti kita makan kek kat luar, tapi sebelum tu Messi nak selalu kata sakit kepala kan, Messi nak picit-picit, bestnya. Itulah bahasa kasih, sentuhan fizikal. Tapi ramai orang, sebab orang lelaki semua memang suka disentuh. Tapi ada orang masa berkualiti, macam mana nak tahu bahawa masa berkualiti tu adalah bahasa dia? Orang macam ni, kalau cakap dengan dia, apa nak cakap apa? Cakaplah, kita memang lambat dia nak gunting kuku ni. Dia memang anti sangat lah. Apa ni orang cakap dengan orang, tengoklah orang. Orang perempuan kita ni multitasker. Kita boleh masak lagi, jawab handphone lagi, ambil anak lagi. Itu orang perempuan. Tapi orang lelaki biasanya apa? Mono-tracker. Dia hanya boleh buat satu benda satu. So tak payah orang macam ni, kalau bahasa dia memang bahasa berkualiti puan, kau nak cakap dengan dia, tinggal benda lain. Walaupun Allah, besok Puan Nuraini ni, Dr. Nuraini nak report ni macam mana, biarkan dulu, dengar dia betul-betul. InsyaAllah tak lama pun, 5 minit saja. Ini ya, ini daripada sini. Itu untuk suami. Untuk anak pun macam tu. Saya ada 8 orang anak perempuan. Bayangkan 8 orang nak kena kenal. It's not the same. Tapi once kita dapat tu, InsyaAllah. Tapi tak ada satu orang lah bagi saya yang tak suka disebutkan dengan kata-kata penghargaan. So siapa sini yang nak memperbaikkan hubungan dengan anak atau suami, terutama anak lelaki, perempuan start, jangan tegur dia dengan benda tak bagus. Always sebut, puji dia. Anak lelaki makan puji itu. Tapi jangan tipu lah. You have to like, cari balik ni nanti kena start cari apa benda. Kita balik spotlight kita memang terus kita akan tengok yang tak baik je kan. Okay. So insyaAllah perempuan, alhamdulillah rupanya dengan bahasa kasih ada bahasa maaf. Ada 5 pula bahasa maaf. Nak minta maaf buat cara. Ringkasnya, kena nyatakan penyesalan. Mohon maaf perbuatan saya. Saya memang bersalah. Menawarkan pergantian. Apa yang boleh saya lakukan untuk ganti? Semalam saya kecil hati abang. Saya penat dah semalam. Sorry, apa dia nak ganti ni? Taubatnya tulus. Saya takkan buat lagi. Maukah anda memaafkan saya? Rupanya ada step-step tu. Jadi tengoklah suami kita kalau jenis jiwa tu 5 step lah. Tapi kalau yang tak berapa jiwa tu, sorry bang, settle. Betul tak? Dia ada yang kena ni.
buat proses. Dan kita belajar ni daripada apa? Kalau perempuan tengok dia dipanggil Sayyidul Istighfar, 5 aspek ini ya. Yang Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu, apa tu? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, dalam surat kita baca tu, perempuan nanti review balik. Yang tu semua adalah step-step bagaimana kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mana Dr. Chapman dia gariskan pula sebegini kan. So insya-Allah akhirnya perempuan tak sempat nak dengarkan nasyid, tapi balik nanti carilah nasyid ni tentang bidadari, bagaimana suami kita sebenarnya ya mengharapkan ya, dia bila duduk dengan kita ni sebenarnya dia mengharapkan kita jadi bidadari dia lah. Sini kata ni perempuan satunya ya, sumpah setia hidup mati semuanya kerana kau isteriku. Tengok, kau umpama bintang utara, petunjuk jalan yang terang, kau beri harapan saat ku jatuh bangun semula. Saya nak sebutkan kat sini ya, husband kita bukan semuanya perfect kan, tapi dia mengharapkan kita juga untuk bantu dia. Pernah tengok bintang utara? Kat tangan siapa pernah tengok bintang utara? Tengok bintang utara? Nanti balik malam, kalau suasana terang, puan cari bintang, dia bergugusan bintang yang sentiasa memandu kita ke utara. So orang yang tahu astronomi ni, sedikit astronomi ni, dia takkan sesat. Kat mana-mana pun dia cari, itulah. Daripada zaman Allah buat alam ni sampai ke kiamat akan ada bintang yang menurut ke utara. Anak kita ajar ni, best sangat dia suka. Jadi dalam ni, Munif Ahmad cakap, kita lah bintang utara suami kita. Apa maknanya perempuan? Ada tak masa suami kita down? Ada tak? Masa tu dia tak nak orang downkan dia lagi. Tak pernah berjaya dah, tak asyik gagal, tapi buat juga bisnes. Dia tak perlu, dia tahu dah dia gagal. Dia tak perlu kita untuk menyebutkan dia gagal. Kitalah yang akan menjadi sakti. Dia bukan penawar, kita patut jadi penawar, bukan racun yang berbisa. InsyaAllah. Supaya apa? Supaya insyaAllah nanti kita akan bersama-sama dia ke dalam syurga insyaAllah. Okey. Beberapa tips untuk menjadikan suami rakan kongsi yang baik. Satu, buat dia percaya. Macam mana buat dia percaya, doktor? Dia selalu gagalkan saya ataupun fraskan saya. Terima dia seadanya. Kena dia, hargai dia. Ini kena banyak puji. Minati dia. Ni yang susah, doktor dah tak minat dah. Tak boleh, kena minat dia. You are number one. Sebut-sebut dulu. Perasan tak? Tanyalah suami kita, abang sebelum saya ada tak minat kat orang lain? Oh, dia akan cerita tau. Dia jangan pula cerita, saya pun ada boyfriend juga dulu. Jangan perempuan sebut kat dia, saya tempat jumpa abang tak jumpa ada orang lain. Nampak orang kenan-kenan tak ada dah. Nampak tak seorang? Nampak tak? Tapi suami kita dengar, yo abang minat, orang tu balas tak? Dia suka sangat cerita. Tak apa perempuan, jangan jealous lah, yang dah lepas dah. Ini dia tips nak bagi suami kita suka nak borak dengan kita. Tanya sejarah dia yang silam, tapi kita jangan patut cemburu, tak payah. Tapi kita never cerita. Okey, dia tak suka. Okey. Kemudian setuju dengan dia. Barulah kita boleh mendorong dia insya-Allah. Ni yang saya sebut reflex empathy ni, perempuan kalau nak boleh buat, bolehlah buat. Okey. Ya. Yang ni adalah kebolehan untuk kita mengesan emosi orang lain dan memahaminya. Yang senangnya benda ni tak payah buat penyelesaian, cuma faham aja dia. Contohnya anak kita balik ya. Kita nak marah dengan, selalunya memang kita marah lah. Dia balik dia buat, selalu kita akan soalan tu 10 dah. Hari ni kita cuma tengok je dia. Dia nampak cuak dah, suspend dah. So kita tanya dia, suspend ni kenapa? Takut mak marah? Dah, selalu mak kan marah. Tak ada, mak nak tanya je. Itu je. Itu menyebabkan kita, dia panggil empathy, memahami. Suami pun macam tu, tak payah cakap banyak. Balik nampak dia penat. Bang penat ni. Lepas tu ada orang jawab kan, kenapa? Kau tak jawab pun tak apa. Kesian, nak air. Okey dah, memahami tu. Tak payah ya, penyelesaian pun. Perempuan ini akan menyelesaikan banyak perkara. Memahami, yang dipanggil refleks. Tengok je kesan apa yang mungkin berlaku kat dia, teka apa yang mungkin ya
tujuan ataupun penyebab dia, dan kemudian insya-Allah ya. Akhirnya saya berdoa anda semua jadi wanita yang 5 bintang. Fizikalnya hebat, rohnya hebat ya. Ingatannya hebat, dan akhirnya boleh menguruskan masa dan keluarga dengan baik dan baik. Dan insya-Allah di tahap kedua nanti kita akan berbincang tentang ilmu keibubapaan, bagaimana untuk kita mendidik anak kita menurut zamannya. So insya-Allah ya perempuan, saya nak menitipkan anda ya, terus sebentar bagi saya 2-3 minit lagi ya, untuk kita mengakhiri ya, perempuan, macam mana kita nak dapat menjadi orang seperti ini ya. Dalam keadaan yang susah pun ya, kita tengah kempen tentang Palestin kan, mari tengok macam mana ibu ni ya. Dan semangat ibu ni. نحن كلنا أمهات الشهداء وأمهات الجرحى وأمهات الأسرى، كلنا فدى الأقصى، كلنا فدى فلسطين، كلنا فدى القدس عاصمتنا، القدس عاصمة فلسطين، ولن نستسلم ولن نتنازل عن حقنا وعن مقدساتنا وعن أرضنا، والحق لنا والأرض لنا، وأننا سنستمر في الانتفاضة، ولن نهدأ أبدا إلا أن نأخذ حقوقنا كاملة حتى ولو خسرنا كل أبنائنا. Puan, saya nak ceritakan, ini orang yang kehilangan suami dan anak. Tak adalah kesusahan kita tu berbanding kesusahan dia kan. Tapi bagaimana tadi kalau tidak dengan kekuatan iman yang mendalam, bahwa apa yang berlaku dekat kita adalah semuanya ditentukan oleh Allah. Tinggal kita mencari kekuatan ya? Dan bagaimana dia boleh mendorong anak jadi macam ni. Yes. So insya-Allah mudah-mudahan dengan itu ya, kita bersedia untuk memainkan peranan kita yang akhirnya ya, keluarga kita dipayungi, kerjaya kita kendong, syariat kita junjung, akhirnya kita menjadi orang yang berjaya di dunia dan cemerlang di akhirat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih, jazakillah khairan kathiran diucapkan kepada pencerah